Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Oke, bertemu lagi kita bersama saya Cikgu Zul. Oke, Cikgu sejarah Anda. Oke, jadi video kali ini Cikgu akan sambung ke bab satu. Oke, video sebelum ini Cikgu cerita tentang apa itu konsep kedaulatan. Oke, dan juga jenis-jenis kedaulatan yang ada. Jadi di sini 1.2 yaitu ciri negara yang berdaulat. Apakah ciri-ciri negara yang berdaulat? Ya, jadi setiap negara yang merdeka ni mereka ada ciri-ciri tertentu lah bagi menentukan kedaulatannya. Apa spesialnya negara tu, okey, sehingga mereka memperoleh kedaulatan macam tu. Okay, jadi kalau macam negara kita, kita ada ciri yang menjadi identiti negara kita lah. Okay, ciri negara yang berdaulat ialah apa? Ada pemerintahan, ada sempadan, lepas tu mempunyai perundangan yang tersendiri dan juga mempunyai rakyat. Okay. Itu empat lah. Empat ciri sebuah negara yang berdaulat yang perlu ada dalam sebuah negara yang berdaulat. Alright, yang pertama iaitu mempunyai pemerintahan. Ialah bahkan bukannya negara kalau tidak pemerintahan kan. Ada pemerintah, maksudnya mereka ada sistem pemerintahan. Alright. Jadi pemerintahan negara yang berdaulat, pemerintahan negara yang berdaulat diwujudkan untuk menjaga kestabilan politik, keamanan, pertahanan dan ekonomi. Jadi pemerintahan sebuah negara dijalankan secara teratur lah. Bukannya suka hati, mau arah itu arah ini, bukannya suka hati pemerintah mau suruh rakyat buat itu ini, bukan. Dia dibuat secara teratur. Ada jawatan-jawatan yang tertentu diwujudkan untuk melancarkan sistem pemerintahan negara. Jadi kalau kita macam Malaysia, kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Jadi kita ada raja, tapi raja juga takluk kepada perlembagaan dan demokrasi berparlimen. Kita ada parlimen kita sendiri, kita ikut style sistem British punya. Demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen maksudnya ahli-ahli parlimen itu dipilih secara demokrasi. Macam apa maksudnya secara demokrasi? Melalui pilihan raya. Pemimpin itu ahli parlimen itu dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. And then ketua utama negara, ialah yang di-Pertuan Agong. Jadi macam mana pilih yang di-Pertuan Agong? Kita ada 9 orang sultan, dan juga raja-raja Melayu yang lain. Kita ada majlis raja-raja kan. Jadi mereka bergilir-gilir menjadi yang di-Pertuan Agong. Macam tahun 2021 sekarang ni masih lagi Sultan Pahang. Al-Sultan Abdullah, yang menjadi yang Pertuan Agong Malaysia yang sekarang. Sekarang baru tahun ketiga. Jadi ada 2 tahun lagi. And then ketua kerajaan, siapa ketua kerajaan? Ketua kerajaan ialah Perdana Menteri. Yang dibantu oleh Jemaah Menteri. Maksudnya dia ada menteri-menterinya lah, Menteri Pertahanan, Kewangan, apa semuanya kan. Itu kita punya sistem pemerintahan. Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. And then jadi kalau kita ulas baliklah, kalau raja berperlembagaan ni kan, raja ada kuasa, tapi kuasa mereka tertakluk kepada perlembagaan persekutuan. Apa yang ditulis dalam perlembagaan persekutuan dipersetujui, ikut itu saja. Contohnya kuasa raja dalam bidang ketenteraan. Raja adalah kota terus angkatan tentera. Jadi itulah kuasanya. Mengikut perlembagaan. Tidak boleh diubah sesuka hati. Jadi kita kalau dalam perlembagaan negara kita ada 3 institusi beraja. Itu yang di Pertuan Agong. Kalau di peringkat persekutuan ketuanya yang di Pertuan Agong. Kalau lepas itu kita ada peringkat negeri. Setiap negeri ada dia punya raja kan. Kecuali negeri yang tiada raja. Contohnya Sabah, Sarawak, Melaka, Pulau Pinang. Kita ada TYT kan, Tuan Yang Terutama. Dan juga Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja ni siapa? Raja-raja itulah. Mereka. Kumpulan mereka, organisasi mereka. Alright. Baginda Sultan, Raja Perlis, yang Pertuan, yang di Pertua yang Tuan Besar Negeri Sembilan, mereka adalah masuk dalam Majlis Raja-Raja. Mereka ada organisasi mereka tersendiri. Penting nih Majlis Raja-Raja. And then demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen
Okay, demokrasi yang dijalankan secara perwakilan melalui proses pilihan raya. Maksudnya kita ada wakil kayak DUN peringkat daerah kan. Okay, dan kita ada parlimen. Kalau DUN itu yang peringkat negeri ya. Kalau yang parlimen ni peringkat persekutuan. Jadi kita ada 222 parlimen, ahli parlimen seluruh negara. Kursi parlimen. Jadi mereka dipilih melalui pilihan raya setiap 5 tahun. Alright. Okay, and then seterusnya, ciri yang kedua iaitu mempunyai sempadan. Apa itu sempadan? Sempadan ni ialah garis pemisah lah. Antara negeri atau negara. Sempadan ni batas. Jadi Malaysia merupakan negara yang berkongsi sempadan darat, air dan udara dengan negara jiran iaitu Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei dan Filipina. Jadi sempadan Malaysia diakui oleh masyarakat antarabangsa khasnya PBB. Kita sudah bersetuju lah. Sampai sini sempadan kita. Contohnya lah kita ni dengan kalau macam kami di Sabah ni kan. Kalau kami di Sabah ni sempadan laut ni dengan Filipina. Ada sempadan laut. Lebih dekat kepada Sabah lah, Malaysia. Lepas tu di bawah pula ni Indonesia. Sempadan laut lagi dengan Indonesia. And then kalau yang sempadan darat ni dengan Kalimantan. Kalau macam Malaysia, Thailand ni, Perlis dengan Kelantan ni kan, Kedah. Mereka ada sempadan darat di sini kan. Kalau dengan Singapura, semua tahulah kan. And then sempadan laut. Sempadan laut Malaysia. Kalau kita tengok peta ni, peta Malaysia ni, sebenarnya bukannya sampai ke bawah ni garisan ni Malaysia punya atas ni. Pulau-pulau di sini ni, di sini adalah milik Indonesia. Jadi kita kena itu sempadan. Ada juga sempadan udara. Jadi bukan suka hati kita punya kapal-kapal ni suka hati untuk masuk ke ruang udara negara lain. Contohnya paling dekat lah macam Singapura kan. Kadang-kadang ada, saya pernah terbaca dulu, yang tentera udara Singapore Air Force ni yang dia punya jet pejuang negara mereka melintasi ruang udara Malaysia. Jadi itu sudah dianggap sebagai menceroboh sebenarnya. Jadi kita ada 3 sempadan. Sempadan darat, laut dan udara. Yang paling serius ni bila di laut lah. Antara Malaysia dengan Indonesia ni. Bila ni kan Selat Melaka ni, apabila nelayan Indonesia, orang cakap kalau di Sabah cakap terlimpas. Maksudnya kita telah terlajak ke sempadan Malaysia. Begitu ya sebaliknya. Nelayan Malaysia terlajak sampai ke sempadan Indonesia. Sudah masuk ke laut Indonesia. Jadi datang Coast Guard datang. Kalau macam kita ni penguatkuasa maritim kan, maritim Malaysia. Jadi mereka yang jaga laut kita ni, dibantu oleh Navy juga. Jadi bila ada nelayan asing yang menangkap ikan di negara kita, mereka boleh dihukum penjara lah, didenda. Macam laut kita ni, laut Cina Selatan ni sampai Kelantan ni banyak ni nelayan Vietnam tangkap ikan di laut Malaysia. Itu sudah dianggap sebagai mencuri lah, menceroboh kedaulatan negara kita. Alright. Jadi ada sempadan antarabangsa dan juga sempadan negeri. Kalau di Semenanjung kan, dari Johor ke driving sampai ke Pulau Pinang contohlah, driving dalam 12 jam begitu. Driving 1 jam sudah lalu sempadan negeri lain. Contoh kita dari Johor, driving ni 1 jam 2 jam, welcome to Melaka. Driving lagi sekejap, welcome to Negeri Sembilan. Kan, driving lagi sekejap, selamat datang ke wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Jadi kalau di Sabah, ni kalau driving pun 12 jam, kau masih di dalam negeri Sabah. Itu bezanya. Apalagi Sarawak kan. Alright. Seterusnya yang ketiga iaitu mempunyai perundangan. Perundangan ni undang-undang lah. Undang-undang menjadi asas kepada peraturan negara. Apa-apa undang-undang peraturan ni kita ikut sistem perundangan negara. Jadi apa gunanya? Untuk jaga keselamatan lah, kesejahteraan, supaya lebih teratur lagi negara kita ni. Jadi kita punya asas sistem perundangan negara kita berpandukan perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan ni undang-undang tertinggi negara. Jadi siapa yang bertanggung jawab menggubal undang-undang? Parlimen lah ni, parlimen. Parlimen yang mereka yang menggubal dan menentukan sistem perundangan negara. Macam mana mereka buat undang-undang? Macam mana mereka gubal undang-undang tu? Ataupun pindah, ubah suai undang-undang tu? Apa prosesnya? Itu belajar bab kemudian. Nanti kita akan belajar juga tu. Bagaimana mereka bermesyuarat. Kalau kita nampak di TV kan, bergaduh tepuk-tepuk meja tu kan. Itulah proses, salah satu proses perundangan. Alright. Jadi seterusnya yang terakhir iaitu mempunyai
rakyat. Iyalah bahkan setiap negara yang berdaulat mesti ada rakyat. Kalau ada pemerintah, mesti ada yang diperintah. Yang diperintah itu siapa? Rakyat lah. Jadi rakyat nih macam mana bentuknya? Rakyat nih adalah penduduk sebuah negara, oke? Dan setiap rakyat ini terikat kepada undang-undang, oke? Perundangan. Ya, jadi biasanya kalau macam negara kita ini, kita ada pelbagai kaum lah kan, ada pelbagai agama, pelbagai adat bersam, oke? Jadi apa yang menyatukan kita? Yang menyatukan kita ialah bahasa, oke? Bahasa, oke, kebudayaan, and then kita ada rukun negara, lepas itu identiti nasional yang sama. Maksudnya kita saling menerima, oke? Walaupun kita pelbagai agama, bangsa kan, bahasa kita masih menerima kewujudan kan, kita memperakui kewujudan kaum-kaum lain. Kita adalah multiracial country, pelbagai kaum, tidak sama macam yang Jerman, France kan, macam Jepun, China. Ada orang sana yang penduduk tempatan memang negara mereka tuh berasaskan bangsa, tapi sekarang biasalah kan banyak imigran orang luar masuk kan. Contohnya macam Amerika pun, mereka pun pelbagai bangsa juga kan. Kalau macam Jepun, memang susah mau jumpa orang asing di Jepun kan, kalau kita nampak kan. Jadi sebab negara mereka tu negara yang berasaskan bangsa, jadi rakyat taat kepada undang-undang, taat kepada sistem pemerintahan yang dijalankan di negara tu. Alright. Jadi kesimpulannya, ciri negara yang berdaulat ni ada 4. Pertama iaitu sistem pemerintahan. Ada sempadan yang diakui oleh semua negara dunia, and then mempunyai sistem perundangan, dan juga ada rakyat. Jadi 4 asas, 4 ciri ini adalah ciri-ciri sebuah negara yang berdaulat. Jadi bila ada negara, ada rakyat, ada sempadan, tapi tidak ada sistem pemerintahan, itu sudah bukan lagi negara yang berdaulat. Bolehkah berlaku macam tu? Boleh. Bila tiba-tiba kita punya sistem pemerintahan kita kolaps, tiada pemimpin yang diperakui untuk memerintah negara, tapi harap moga dijauhilah, nauzubillah lah, janganlah berlaku begitu kan. Palis-palis lah bilang orang Sabah. Jadi kalau tiada sistem pemerintahan, maksudnya tiada orang yang layak yang berkuasa untuk memerintah, maksudnya negara itu bukan lagi negara yang berdaulat. Ada sempadan. Kalau sempadan orang boleh masuk sesuka hati kan, tiada undang-undang yang melarang orang masuk ke negara itu, itu pun dianggap sebagai negara yang tidak berdaulat lah kan. Suka hati orang boleh masuk, maksudnya tiada garisan pemisah, antara dua negara. Orang boleh buat suka hati dan boleh keluar masuk negara itu pun dianggap sebagai tidak berdaulat. Jadi bila orang masuk negara kita secara haram, itu boleh dianggap sebagai apa? Melanggar kedaulatan negara, mencemari kedaulatan negara. Itu adalah kesalahan yang sangat serius lah. Kita menceroboh sempadan negara orang itu serius. And then undang-undang mempunyai sistem perundangan dan juga rakyat. Jadi 4 ciri ini menjadikan negara kita sebuah negara yang berdaulat. Jadi kesimpulannya, ciri negara yang berdaulat menjadikan Malaysia sebuah negara yang punya identiti yang unik. Memang negara kita ni memang unik lah. Maksudnya jaranglah ada negara yang sama dengan kita. Tiada negara yang sama dengan kita dari segi kedaulatan ni. Yang hampir sama lebih kurang kita macam Thailand lah. Raja berperlembagaan. Lain kita ni kita punya sistem, kita punya kedaulatan ni susah mau jumpa yang samanya di dunia ni. And then kita juga sebagai rakyat Malaysia kita kena faham betapa pentingnya menjauhi dan mempertahankan identiti negara ini, supaya orang lain menghormati kedaulatan negara kita. Guys. Jadi rasanya itu saja. Tajuk ini mudah, mesti kamu sudah faham kan? Jadi itu saja. Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu sampaikan, dan kalau boleh kamu sampaikan kepada rakan-rakan kamu lah, yang tidak menonton video ini. Jadi itu saja. Kalau ada soalan, tanya cikgu kamu sendiri. Jangan tanya saya. Dah lah apa. Kalau mau tanya boleh type di ruangan komen tuh. Mana tahu ada kamu tidak faham kan. Tapi sebaiknya kamu tanya guru kamu sendirilah. Guru sejarah kamu. Mereka lebih tahu, mereka lebih pakar. Alright, itu saja. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.